Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yaqi Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi untuk membincangkan ya. Topik hari ini adalah mengenai berhenti merokok ya. Jadi bersama-sama saya ialah Dr. Lim Wai Jen ya, iaitu pakar psikiatri yang telah banyak merawat pesakit-pesakit yang ketagihan merokok ya. Jadi kalau kita lihat banyak kes-kes masalah paru-paru ya, masalah jantung ya, masalah kanser, kebanyakannya adalah berpunca daripada tabiat merokok itu sendiri ya. Jadi di sini kita akan cuba membincangkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk para perokok ya untuk cuba berhenti merokok agar mereka terpelihara daripada terkena penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit kanser ya. Okey, baiklah. Mungkin Dr. Lim Wai Jen dia boleh terangkan ya mengapa seseorang perokok itu suka untuk berhenti merokok. Okey. Terlebih dahulu, kebanyakan perokok kat Malaysia, hampir 80% mencuba perokok pertama mereka sebelum umur 14. Jadi sudah lama bila mereka bermula bekerja sebagai orang dewasa, sudah kebanyakan mereka akan mengalami ketagihan yang lebih kuat kerana semasa zaman remaja hampir 30% perokok remaja sudah mengalami ketagihan. Jadi ini merupakan satu masalah yang sangat besar kan dalam masyarakat. Dan dia ada banyak faktor yang boleh efekkan di ketagihan merokok. Pertama sekali, ketagihan merokok merupakan sesuatu penyakit biologi. Kalau ada dua orang, satu orang cuba rokok, lepas tu dia nak berhenti, boleh berhenti. Satu orang lagi dia ada otaknya berbeza sikit. Dia lebih senang mengalami ketagihan kerana itu ada network kan dalam otak tu. Maksudnya struktur otak yang berbeza tu menyebabkan kadar ketagihan tu berbeza-beza. Macam diabetes lah, macam penyakit yang lain lah. Ada orang yang lebih senang mengalami ketagihan. Ketagihan ini merangkumi ketagihan yang banyak, bukan saja merokok, tapi gambling pun, macam minum arak, itu banyaklah semua ketagihan. Ya betul, ketagihan social media ya. Betul. Jadi ini memang. Jadi ini adalah kita perlu fahamkan ini kerana kalau kita faham, kita boleh membantu orang yang nak berhenti merokok yang mengalami masalah. Ada faktor lain iaitu macam tekanan pressure lah, macam tekanan sosial, peer pressure. Kalau rakan sebaya atau rakan kerja merokok, macam masa break tu mereka pergi merokok, nak berbual-bual, semua orang kan kita lebih senang mengalami, kita juga akan mengalami tingkah laku yang sama lah. Ya, betul. Jadi pengaruh rakan sebaya itu memang sangat memberi kesan kepada tabiat merokok ya. Dan tabiat itu kalau tengoklah, kalau dari usia remaja sudah bermula, jadi bila sampai dewasa ada 10 tahun, 20 tahun sudah merokok, ini sudah menjadi satu tabiat, ya betul, kebiasaan, dan otak kita akan menghadapi masalah untuk berubah, kan? Kerana kalau semua tingkah laku kita yang kalau kita buat setiap hari, dia akan semakin kuat, kebiasaan semakin kuat. Jadi habit ataupun tabiat itu menjadi semakin kuat sekiranya seseorang itu merokok daripada kecil hingga ke dewasa, jadi lebih suka untuk dia berhenti merokok ya, kerana telah tertanam dalam diri dia tu. Okey, baik. Ada juga banyak orang yang menggunakan merokok untuk menghilangkan tekanan stres. Ya betul. Kan? Untuk stress reliever lah kira. Dan kalau tidak ada rokok, dan susah nak enjoy apa-apa pun. Ada orang yang macam tu. Jadi kalau kita juga ada tengok, kalau ada orang dewasa, ibu bapa merokok, tu chance untuk kanak-kanak mereka merokok juga lebih tinggi. Jadi faktor ibu bapa tu sangat penting ya, yang untuk menyebabkan seseorang itu menjadi perokok ataupun tidak ya. Jadi pentingnya untuk ibu bapa di luar sana ya, untuk menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak ya.
Jadi buat para ibu-bapa di luar sana, berhentilah merokok ya, agar anak-anak anda tidak merokok ya. Okey, baik. Jadi banyak faktor yang terlibat yang menyebabkan seseorang itu menjadi perokok ya. Okey. Memang. So Okay, jadi mungkin Dr. Lim boleh ceritakan. Jadi sekarang ni let's say lah perokok tu dia dah buat keputusan saya nak berhenti rokok. Okay. Jadi apa cara-cara yang boleh digunakan untuk berhenti rokok tu? Ada berapa cara tu? okay. So kebanyakan orang yang sudah nak berhenti merokok, kebanyakan mereka buat tanpa bantuan dekat luar lah. Tapi kita dari kajian kita dapat tahu bahawa macam hampir 80% perokok ini yang berhenti tanpa bantuan akan kembali merokok lagi. Ini kerana memang masalah yang susah untuk mengatasi. 80% perokok dia akan kembali merokok. Jadi hanya 20% saja yang berjaya. Okay. Kebanyakan perokok mencuba 7-8 kali sebelum berjaya berhenti selamanya. Jadi kalau kita mendapati itu bantuan dari anggota perubatan, kita ada chance kejayaannya lebih tinggi. Jadi maksudnya potensi untuk berjaya tu lebih tinggi untuk kita berhenti merokok sekiranya kita mendapat bantuan daripada doktor perubatan dan juga sokongan dan sokongan keluarga ya. Okay. Kerana ini tu prosesnya adalah holistik. Okay. Yang keseluruhan kita pertama sekali kita tengok biologi lah. Biologi itu merangkumi macam farmakoterapi, yang terapi yang menggunakan ubat. Yang paling senang digunakan ialah tu nikotin gum, yang nikotin yang boleh dikunyah. Dia macam chewing gum. Ya, tapi dia kalau kita berhenti merokok, kita akan mengalami gejala penarikan yang menyebabkan kita susah untuk berhenti. Gejala penarikan ni maksudnya withdrawal symptom ataupun simptom-simptom yang berlaku sekiranya seseorang itu dia biasa merokok, tiba-tiba dia berhenti, jadi dia akan ada gejala penarikan itu ya. Badan sudah tidak ada nikotin itu, dan nikotin itu mempengaruhi badan kita. So gejala penarikan seperti macam keinginan kuat untuk nikotin, atau macam berpeluh, sakit kepala, sakit tekak, loya, kekejangan perut, atau kesemutan di tangan atau kaki, kegelisahan, mudah marah, mudah murung, suka untuk menumpuk perhatian, insomnia, banyak. Jadi kalau itu mengganggu kehidupan mereka kan. Nikotin gum itu, dan ada satu lagi tampalan nikotin atau nikotin patch, boleh membantu kalau kita orang perokok yang sudah lama merokok atau merokok banyak. Kerana tahap nikotin dalam badan mereka, kita boleh mengawal dan mengurangkan dia secara perlahan-lahan. Kerana kalau kita merokok, ambil nikotin itu, kita boleh mengira lah berapa banyak rokok dalam sehari. Habis itu kita boleh mengira berapa banyak nikotin gum atau dosage lah untuk nikotin patch itu, supaya kita boleh mengawal tahap nikotin dalam badan dan over time kita boleh mengurangkannya sampai kita boleh macam nikotin free lah. I see. So maksudnya secara perlahan-lahan kita cuba gantikan rokok tu dengan tampalan nikotin ataupun chewing gum nikotin. Jadi kalau biasa kita rokok dalam satu paket sehari, berapa banyak tampalan nikotin yang kita perlukan tu? Kita perlu mengira lah, bukan saja berapa banyak rokok, tapi juga itu keinginan orang itu lah. So setiap orang berbeza lah. Tapi memang ada formula. I see. So itu satu cara untuk membantu mereka, kerana nikotin itu dalam rokok, nikotin yang membuatkan kita ketagihan. Selain itu perlu membantu dari segi kaunseling lah, sokongan. Kan kerana banyak orang yang seperti yang saya cakap tadi, gunakan tabiat merokok sebagai cara untuk menghadapi stres. So kalau kita macam sudah biasa bila menghadapi stres, kita merokok. Jadi kita perlu membantu penyakit pesakit ini untuk mencari cara yang lain untuk menghadapi stres. Betul. Jadi mungkin Dr. Lim boleh terangkan sikit apa yang berlaku dalam otak kita ni. Maksudnya apabila kita merokok tu, macam mana rokok tu memberikan kehilangan stres? Macam mana rokok tu boleh menghilangkan stres? Apa yang berlaku sebenarnya dalam otak kita ni? Mungkin cuba terangkan sikit.
kerana tu nikotin itu boleh mengurangkan kegelisahan, boleh menaikkan mood kita, macam membuatkan kita merasa lebih senang lah, lebih selesa. Dan boleh membantu setengah orang macam menumpukan perhatian. So ada satu lagi yang withdrawal symptom lah, gejala penaikan yang banyak orang tidak suka, itu kenaikan berat badan selepas jadi lebih gemuk. Kenapa tu? Boleh terangkan sikit? kerana itu nikotin boleh mengurangkan appetite kita. Okey. Jadi kalau dalam kita tak rasa nak makan, kurang makan selepas berhenti merokok, selera kita bertambah. Sebab nikotin itu mengurangkan selera makan. Bila dah tak ada nikotin, kita pun berselera makan, jadi berat badan pun bertambah. Dan juga ada banyak kesan psikologi yang lain. Macam kalau kita selalu merokok, kalau semasa merokok, kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita kan. Jadi mulut kita sudah macam busy lah, sudah ada benda buat kan. Jadi kadang-kadang kita akan membantu pesakit nak berhenti merokok. Kalau mereka dah terbiasa pegang benda tu. Tengoklah orang, ada setengah orang yang ketagihan kerana mereka biasa memegang sesuatu dan masukkan dalam mulut. Jadi kita boleh gunakanlah benda yang lain. So ada banyak cara. Kita perlu memahami tu dari segi individu lah. Apakah motivasi mereka, atau apakah faktor yang menyebabkan mereka ketagihan atau tidak susah untuk membuang tabiat itu. I see. Itulah saya ada terbaca juga yang mengatakan bahawa bila kita menghisap rokok ni nikotin dalam rokok tu dia akan terlekat dengan reseptor di otak dan seterusnya menyebabkan terhasilnya dopamin dengan noradrenalin ya. Itulah adrenalin yang menyebabkan kita merasa tenang. Itulah yang saya cakap tadi, yang ini semua orang ada yang kamu explain tadi itu kita panggil reward center. Seperti mendapat hadiah lah. Seperti dapat hadiah. Dalam otak kita ada macam sekit macam tu. Jadi orang yang lebih senang ketagihan, reward center mereka lebih sensitif. Okey. Lebih senang dirangsangkan. Dalam otak dia lebih sensitif lah. Sebab tu dia senang ketagih. I see. Dan ada lagi cara lain untuk membantu orang berhenti merokok secara dengan menggunakan ubat. Ubat ni dipanggil varenicline. Varenicline. Cantik atau Champix itu brand name lah. Ubat ini berfungsi untuk mengurangkan keinginan untuk nikotin. Dan juga mengurangkan kesan macam yang menyenangkan. Jadi bila kita merokok, kita tak rasa senang lagi. Kerana itu ubat itu melawan. Jadi kita tak akan rasa senang, dan itu ada peratus kejayaan yang adakah ubat itu bertugas untuk blokkan reseptor di nikotin itu ataupun macam mana? Itu lebih berfungsi kepada mengurangkan keinginan. So mungkin kita ada bukan block, tapi boleh juga affect sikit lah. I see. Okey. Baik. Jadi tadi Dr. Lim pun dah menceritakan dengan lebih jelas apa simptom ketagihan merokok ya. Dan apakah jadi ada setengah orang tu dia kata ada saudara dia ya, bila dia berhenti merokok beberapa minggu lepas tu dia meninggal dunia kerana masalah kesihatan. So betul ke benda tu boleh berlaku? Maksudnya bila berhenti merokok, masalah kesihatan yang lain pula boleh datang. Macam mana tu Dr. Lim? Yang saya tak ada dengar cerita yang mengaitkan dengan secara direct lah. Tapi memang banyak orang yang gunakan merokok sebagai untuk mengurangkan stres. Kalau stres boleh mengakibatkan masalah di seluruh badan. Kalau mereka tahap stres mereka tinggi sampai dapat serangan jantung dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum ini kalau dia stres dia merokok, tapi bila dia berhenti merokok dia stres, dia dah tak ada apa nak buat. Jadi stres tu menyebabkan serangan jantung, stroke yang akhirnya membunuh seseorang. Yang lebih kerap kita lihat kat klinik itu masalah kesihatan minda macam depression. Kegelisahan, anxiety. Yang itu kita perlu monitor lah, kita perlu mengawal semasa rawatan. Kerana kita memang expect lah dia akan mengalami masalah stres yang lebih tinggi. Yang dengan itu kalau kita mengawal tahap stres mereka, kita bukan mengawal, monitor. Kita boleh tengok lah kalau ini orang pesakit ini
makin murung atau makin gelisah, kita boleh bantu dengan, that's why saya cakap perlu rawatan holistik lah. Perlu membantu mengurangkan stres mereka. Kalau perlu merawat penyakit depression Jadi atau anxiety. maksudnya untuk berhenti merokok ni seseorang itu perlu segera mencari pengganti. Alat yang boleh menggantikan fungsi rokok tu sebagai stress reliever ataupun untuk mengurangkan stres ya. Jadi mungkin kalau kita cakap tentang stress reliever atau cara untuk mengurangkan stres ni mungkin dari segi banyakkan berdoa, bersembahyang ya, mungkin mendapatkan sahabat untuk berbincang senaman exercise ya, gantikan merokok tu dengan senaman ya. Okey. Cumanya saya juga mungkin ingin memberi komen sedikit lah tentang masalah kesihatan yang mungkin merokok. Apabila ada pesakit saya yang kata, oh saudara dia baru berhenti merokok tak lama lepas tu meninggal dunia. Jadi mungkin Dr. Lim kata mungkin puncanya adalah stres ataupun mungkin sebenarnya puncanya adalah kesan sampingan rokok tu yang telah lama berlaku ya. Contohnya mungkin kanser ya, ataupun mungkin penyakit paru-paru peringkat akhir ya. Jadi mereka dah lama merokok, jadi penyakit paru-paru pun dah semakin teruk ya. Jadi kebetulan saat dia berhenti merokok 2-3 minggu lepas tu dia meninggal dunia. Jadi sebenarnya dia meninggal dunia bukan sebab berhenti merokok. Dia meninggal dunia sebab komplikasi penyakit yang memang dah lama terkumpul tu ya. Jadi banyak penjelasan untuk kita menjelaskanlah mengapa kadang-kadang orang tu berhenti merokok, tak lama lepas tu dia ada masalah kesihatan yang lain. Baiklah. Okay, jadi mungkin Dr. Lim nak terangkan sikit, kita ada ke ujian untuk nak kenal pasti sama ada seseorang itu ketagih rokok ataupun tidak? Semasa kita membuat penilaian pesakit yang nak berhenti merokok, kita akan mengambil maklumat tentang sejarah mereka lah, tentang sejarah tabiat mereka, dan kita akan buat ujian yang dipanggil ujian Fagerstrom untuk ketagihan nikotin. Selepas itu ujian Fagerstrom macam 6 soalan saja. Setiap soalan ada depends on the answer, mereka ada markah. Jumlah markah mereka akan memberikan macam indication lah berapa tahap ketagihan mereka berapa tinggi. Kalau rendah, kalau kita masih akan buat macam counselling lah, macam menasihatkan mereka tentang macam bahaya merokok. Dan kalau markah yang lebih tinggi, maka kita akan recommend lah kalau ada bantuan untuk berhenti. Jadi ujian Fagerstrom ni sebenarnya boleh je didapati secara online ya, sebab dia adalah seperti soal selidik, soal jawab ya. Jadi untuk anda tahu sama ada anda ketagih rokok ataupun tidak, boleh Google Fagerstrom questionnaire, Fagerstrom ya, Fagerstrom questionnaire, untuk mengetahui adakah anda tergolong dalam golongan orang ketagihan merokok ataupun tidak ya. Kerana sekiranya kalau ketagih, kalau nak berhenti perlukan rawatan ya. Tetapi kalau markahnya rendah, jadi maksudnya tidak begitu ketagih, jadi tak perlu sangat rawatan pun boleh cuba untuk berhenti merokok sendiri ya. Okey, baiklah, boleh cari selepas ini ya, Fagerstrom questionnaire. Saya akan typekan kemudian di ruangan komen sebentar lagi. Okey, jadi let's say lah, katakanlah pesakit itu sudah jumpa doktor, dah dapatkan rawatan ya. Kemudian dia bagi tahu doktor, doktor saya dah berhenti rokok. Tapi doktor bolehkah doktor membuktikan atau mengesahkan bahawa seseorang itu masih lagi merokok ataupun dia sudah berhenti merokok? Kita boleh buat ujian untuk mengukur tahap karbon monoksida dalam nafas. Kita akan panggil minta pesakit hembus nafas, lepas itu boleh mengukur lah tahap karbon monoksida yang kalau masih ada, kita akan memberitahu kita bahawa pesakit itu sebenarnya masih merokok. Jadi tak bolehlah nak membuat helah ataupun menipu doktor kata oh saya dah berhenti rokok ya. Dengan melakukan ujian karbon monoksida analyzer tu, doktor boleh mengetahui sama ada seseorang itu masih merokok ataupun sudah berhenti ya. Okay, baiklah. Jadi mungkin Dr. Lim boleh ceritakan apa keburukan yang mungkin berlaku ya jika penyakit ketagihan rokok ini tidak dirawat dengan segera. Seperti yang kita cakap tadi, kalau orang kanak-kanak kita mungkin akan dipengaruhi dan juga lebih senang bermula merokok. Ada juga banyak macam kalau kita gunakan of course macam masalah kesihatan lah yang sudah dibincang tadi. Dan juga kalau kita gunakan macam
cara sebegini untuk menghadapi stres. Mhm. Lamanya kita pesakit itu mungkin akan ada masalah banyak. Dan kalau bukan dari tahap awal, tapi selepas ada menghadapi masalah paru-paru atau sakit jantung semua tu Dah terlambat. bukan terlambat, tapi masa itu tabiat itu semakin kuat kan, ketagihan semakin kuat. Tapi masa itu kita memang sudah macam takut, memang bimbang, risau tentang kesihatan kita. Ya, betul. Tapi lebih susah untuk Jadi berhenti. bermaksud lebih awal kita sedar untuk berhenti merokok lebih bagus ya. Maksudnya lebih cepat berhenti merokok itu adalah lebih baik. Kerana kalau semakin lama kita merokok semakin susah untuk berhenti merokok, dan bila terus merokok tu takut kanak-kanak, anak-anak kecil ya, anak-anak remaja terpengaruh dengan tabiat merokok. Walaupun tu juga. mereka tidak bermula merokok, tapi kalau dengan second hand smoke, mereka menjadi perokok pasif. Mereka tidak merokok, tapi dari rokok itu ada smoke tu. Dia terhidu asap rokok. Asap rokok. Jadi itu adalah perokok pasif. Ada banyak karsinogen yang boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang lebih serius kan daripada perokok sendiri. Ya, betul. Saya sendiri sebagai doktor pakar paru-paru ya, saya telah melihat banyak kes ya di mana ramai suri rumah yang tidak merokok tetapi mereka mendapat kanser paru-paru ya. Mereka tidak merokok tapi mereka mendapat kanser paru-paru. Jadi mereka bertanya kepada saya, "Doktor, saya tak merokok. Macam mana saya dapat kanser paru-paru ni ya?" Tapi bila saya tanya dengan lebih lanjut ya, barulah mereka menceritakan, "Oh, walaupun saya tak merokok tapi suami saya merokok ya, anak-anak lelaki saya merokok ya." Jadi sebenarnya ibu ataupun isteri yang tidak bersalah ini, yang tidak merokok ini menerima kesan daripada perokok-perokok, dan mereka yang akhirnya mendapat masalah yang serius ya. Baiklah. Jadi bercakap mengenai rokok ya, kita dihidangkan juga dengan alternatif lain di luar sana, contohnya vape, shisha ya. Jadi kalau orang yang menghidap vape ataupun menghisap shisha ni nak berhenti merokok, adakah rawatannya sama dengan orang yang merokok rokok tu sendiri? Adakah sama ataupun lain? Dari keseluruhan, general lebih kurang sama lah. Tapi kalau yang vaping itu merupakan gejala yang kita tengok lebih banyak dalam golongan remaja atau orang dewasa, yang orang muda lah. Jadi itu juga dikaitkan dengan lifestyle mereka lah, dan juga cara mereka bersosial dengan kawan-kawan semua tu. Jadi ada ramai yang mempunyai misunderstanding itu, salah faham bahawa vaping itu lebih sihat, tak bahaya. Tapi kita sudah dapat tahu kan bahawa vaping boleh mengakibatkan penyakit paru-paru yang serius juga. Dan juga ada vaping yang ada tahap nikotin yang lebih tinggi daripada rokok juga. Jadi sebenarnya vaping bukanlah yang selamat untuk menggantikan rokok ya. Ya, betul. Jadi kita pun banyak melihat banyak kes-kes yang telah berlaku ya di US, even di Malaysia pun ada ya. Macam mana kes-kes letupan yang meletup ketika menggunakan vape, dan jangkitan kuman di paru-paru ketika menggunakan vape. Baiklah, ada soalan daripada Najwa Fatini ya. Bila bertanya, macam mana nak nasihatkan rakan-rakan yang nak berhenti merokok? Apa contoh yang dimaksudkan dengan pengganti rokok tersebut? Okey, jadi cara nak nasihat ni mungkin banyak perkara yang kita boleh bincangkan. Mungkin Dr. Lim nak share? Okey. Masalah merokok ini, kalau untuk berhenti merokok, orang yang perokok itu sendiri perlu bersedia, perlu mahu berhenti. Kalau tidak, susah nak memberi rawatan. Tapi keluarga atau rakan-rakan boleh berbincang dengan mereka atau memberikan contoh tentang masalah yang mungkin dihadapi kalau terus merokok kan. Sebagai contoh, dulu nenek saya sendiri ada tabiat merokok kerana dulu atuk saya merokok, buat bisnes semua tu. Jadi sebagai tabiat sajalah, sebagai kebiasaan. Selepas tu bila tu abang saya bila masih kecil lah, kanak-kanak lagi, dia tak faham. Dia kata, kenapa merokok ini tak bagus untuk kesihatan kan. Dan kita semua cucu cicit semua pun affected kan. Ya, jadi selepas itu nenek saya dapat tahu, kerana nenek saya tak pergi sekolah semua tu. Nenek tak tahu rokok tu bahaya. Walaupun tahu mungkin sudah lama buat, tapi sekarang dia ada macam insentif lain. Insentifnya nak protect tu cucu cicit dia. Okay. Jadi mungkin itu bagi dia motivasi. So ada banyak cara kita boleh present kepada mereka. Ya, tapi pengganti rokok itu kita boleh beritahu rakan-rakan tu, kalau nak berhenti merokok susah, ada gejala penarikan atau withdrawal symptoms,
ada tu nikotin gum, nikotin patch, itu boleh diberi dari farmasi atau doktor boleh bagi dan mengawal dosage dia supaya tahap nikotin dalam badan boleh dikawal. Yang itulah dimaksudkan pengganti rokok. Pengganti rokok maksudnya pengganti rokok tadi adalah pelekat tampalan nikotin itu ataupun chewing gum nikotin tu yang mula-mula kita bagi dos dia, lepas tu seminggu 2 minggu kemudian kita kurangkan dos dia ya. Lama kelamaan boleh dihentikan. Dan Jadi ada juga kita tu ada kat Amerika Syarikat kat sini saya belum tengoklah, tapi ada bukan e-cigarette tapi macam rokok. bentuk macam rokok, macam rokok tapi bukan tak rokok. ada asap, tak ada nikotin. Dia hanya Untuk orang yang mempunyai tabiat memegang atau meletakkan dalam mulut. I see. Tapi tidak ketagihan lah. Jadi mungkin saya nak tambah sikit ya tentang bagaimana nak nasihatkan orang untuk berhenti merokok ni. Yang paling penting seperti yang tadi cakap tadi, kemahuan tu perlu datang daripada diri seseorang tu sendiri ya. Dan macam mana nak dapatkan kemahuan tu, saya rasa ilmu tu sangat penting ya. Jadi sebab itulah kita banyak membuat kempen-kempen ya berhenti merokok. Antaranya kita buat FB Live pada hari ini ya untuk memberi kesedaran tentang pentingnya berhenti merokok ya. Kerana kesedaran itu hanya akan datang dengan ilmu ya, dan ilmu itu kita perlu banyakkan sumbernya ya, daripada buku, daripada surat khabar ya, daripada rancangan televisyen ya. Jadi ini adalah usaha-usaha yang kita boleh berikan untuk menambahkan ilmu dan kesedaran kepada para perokok supaya mereka boleh berhenti merokok. Dan kemudian peer pressure ya, support group. Jadi mungkin sebelum ni kita biasa berkawan dengan orang-orang merokok. Untuk berhenti merokok perlu tukar kawan-kawan kita ya. Kita berkawan dengan orang yang tidak merokok, insya-Allah kita pun lama-lama akan turut tidak merokok juga ya. Okey. Baiklah. Mungkin Dr. Lim nak share mana yang lebih mudah untuk seseorang. Mungkin kita terus kepada tips. Ada fish. Okey. Tips untuk orang yang ingin berhenti merokok. Okay. So tu yang tadi kamu kata yang mana lebih mudah lah kalau vaping versus rokok. Mana yang berhenti? Ini juga bergantung kepada individu, tapi ada banyak kajian yang keluar dari Amerika Syarikat sekarang yang menunjukkan bahawa kemungkinan vaping lebih susah lagi kerana itu packagingnya, marketingnya sangat kuat. Jadi banyak orang remaja, orang muda mereka tidak menganggap vaping sebagai bukan macam rokok, bukan bahaya atau bukan benda yang tak bagus. Ini macam cool semua tu. Jadi itulah masalah yang lain. Selain ketagihan ada juga macam itu image-nya. So tips untuk orang yang ingin berhenti merokok, kita ada dalam bahasa Inggeris kita kata DEAD strategy, DEAD. DEAD, okey. D untuk delay, melewatkan ambil rokok sampai keinginan mungkin dia akan hilang atau satu melewatkan delay. Delay. Lepas tu escape, melarikan diri, melepaskan diri. Bila kita dihadapi dengan macam temptation itu, kalau tengok rokok, kalau kawan bagi rokok cepat larikan diri. Kan, cepat. So semua tu pemetik api, rokok semua tu buang supaya tak tengok. Kalau tak tengok lebih senang berhenti kan. Jadi jangan tengok langsung rokok ataupun pemetik api tu ya. Okey, baiklah. Escape. Alright. Dan avoid itu mengelakkan diri daripada faktor-faktor yang mencetuskan keinginan. Seperti zon merokok, kita tengok orang lain merokok, kita akan keinginan akan dicetuskan. Atau minuman yang akan mencetuskan keinginan seperti yang makanan yang panas atau pedas atau minuman yang ada kafein kuat. Juga boleh mencetuskan keinginan. Jadi kalau boleh kurangkan atau mengelakkan daripada semua itu. Dan distract iaitu mengalihkan diri daripada keinginan merokok. Bila ada keinginan pergi bersenam, ajak kawan pergi keluar jalan-jalan, distract atau tarik nafas panjang, mungkin baca buku cerita, apa-apa yang boleh distract ataupun mengalihkan perhatian kita daripada fokus kepada rokok tadi. Baik. Jadi kita akan saya akan mengajar pesakit saya untuk cara-cara lain untuk relax lah, kerana kebanyakan orang guna rokok untuk menenangkan diri. Jadi bila kita tak ada rokok, kita boleh gunakan cara lain. Ada orang yang guna yoga semua tu, tarik nafas dalam. Tapi tak semungkinnya macam tu. Kalau ada orang yang
kalau mereka pergi membaca buku, dengar muzik, atau mereka pergi bersenam atau pergi macam masak pun. Kalau masak. mereka rasa tenang, bolehlah. Semua masak pun, ya, menarik itu menarik. Kan? Okey. So, baiklah, jadi mungkin secara ringkasnya tips untuk berhenti merokok ni DEAD ya, delay, escape, avoid and distract ya, untuk berhenti merokok tadi. Nanti saya bagi kamu. Nanti kita boleh share lepasnya dalam ruangan komen. Baik. So sebenarnya itu bagi kebanyakan orang tabiat merokok sudah menjadi satu darah daging, kan, satu kehidupan mereka, satu bahagian yang besar dalam kehidupan mereka. Jadi untuk berhenti merokok untuk selamanya, kita perlu berubahlah gaya kehidupan dan mencarilah mencari lain untuk teknik lain untuk menghilangkan stres ke. Ada soalan daripada Del Klumai ya. Beliau bertanya, apa yang akan berlaku jika kita berhenti merokok? Jadi kalau bila kita merokok tu, ada nikotin akan melekat di otak. Jadi kalau kita berhenti, apa yang akan berlaku kepada nikotin reseptor di otak tu? Adakah dia akan mati ataupun bagaimana? Okay, so selepas kita, kalau otak kita sudah biasa menerima nikotin setiap hari, bila kita berhenti merokok, tak ada nikotin, kita akan ada gejala penarikan, kerana itu biasanya akan memuncak dalam masa 2-3 hari. Tapi selepas itu, kalau kita boleh mengabaikan gejala ini dan tak merokok, dia akan putus sama sekali, dia akan hilang lah. Baik. Okey. So ada satu lagi, kalau yang tu saya tak berapa ingat peratus yang exact lah, tapi kalau kita berhenti merokok hari ini, tu pemulihan paru-paru dan benefit dia untuk kebaikan kepada kesihatan kita terus bermula dari saat kita berhenti merokok. Walaupun sudah lama merokok, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun merokok, tapi kalau selepas kita berhenti, kita akan dapat kebaikan berhenti merokok. Memang betul, ada kajian menunjukkan ya, paru-paru kita berbanding paru-paru orang yang merokok dan paru-paru orang yang sihat. Jadi ini adalah graf ya, ini adalah graf y-axis ya, y-axis, x-axis. Jadi kalau orang yang tidak merokok, paru-parunya adalah fungsinya tinggi ya, sihat seperti ini. Tetapi kalau orang itu merokok, fungsi paru-parunya telah pun menurun ya. Okey. Jadi katakanlah orang yang merokok tadi, paru-parunya telah menurun sehingga ke tahap ini, kemudian dia mahu berhenti merokok, apa akan jadi kepada paru-parunya? Jadi paru-parunya akan stabil di situ. Fungsinya akan stabil di situ dan akan terus stabil jika dia tidak merokok. Sekiranya pada saat ini dia masih lagi meneruskan merokok, jadi paru-parunya akan terus menurun. Sekiranya dia berhenti merokok pada tahap ini, fungsi paru-paru akan terus stabil. Sekiranya seorang itu tidak merokok langsung, jadi paru-parunya akan kekal sihat sepanjang masa, insya-Allah ya. Jadi mungkin itu adalah kebaikan dari segi berhenti merokok dari sudut kesihatan paru-paru ya. Dan sebenarnya banyak lagi yang boleh kita bincangkan, tapi kerana masa tidak mengizinkan, ya mungkin setakat ini dulu perbincangan kita. Mungkin Dr. Lim ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Saja. Okay. Mungkin saya boleh summarizekan tips untuk berhenti merokok ya. DEAD, delay, escape, avoid and distract. Alright, DEAD, tips untuk berhenti merokok. Baiklah. Dan untuk berhenti merokok lebih senang kalau kita membuat persediaan dan mempunyai plan. Perlu ada rancangan ya. Yang seperti itu, rancangan itu perlu involve semua yang kita cakap tadi lah. Support, sokongan yang kuat daripada keluarga dan doktor ya. Itulah kerana itu bantuan, sokongan sangat penting. Tanpa bantuan sokongan, kemungkinan orang itu gagal adalah 80% ya. Sangat penting. Baiklah. Jadi harapan saya agar pendengar kita di luar sana dapat mengambil banyak manfaat dari perbincangan kali ini ya. Kalau perlu mungkin kita akan buat sesi lagi satu untuk dengan lebih jelas lagi kalau ada pertanyaan, kalau perlu ya. Kalau tidak, jadi kita harap sedikit sebanyak sesi ini dapat membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok untuk terus berhenti merokok, insya-Allah. Jadi esok kita akan berbincang mengenai topik asma dan resdung bersama Dr. Pakar telinga, hidung dan tekak ya. Jadi itu saja mungkin daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.